إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. صواب. Perenggan apa? Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, maka inilah. Apa makna inilah? Makna dan tafsir kata mereka itu pada ketika mendirikan dalil. Makna dan kata tafsir kata mereka itu. Siapa mereka itu? Iaitulah mutakallimin, golongan ahli usuluddin, ulama usuluddin. Pada ketika mendirikan dalil mereka atas sifat Allah Subhanahu wa taala yang dituntut oleh syarak. Bermula tanda ada Allah Subhanahu wa taala, atau tanda qidamnya, atau tanda baqa'nya hingga akhirlah, sampai kaunuhu mutakalliman hingga akhir sifat 20 itu itulah sekalian alam ini. Tu je. Ya. Dua patah aja. Hudusul alam atau sekalian alam ni. Semua makhluk menunjuk atas wujud wal qidam wal baqa hingga akhir. Ya. Kalau ni pun tak boleh apa, semua makhluk pun tak ingat, kembali dalam sungai. Kau jumpa sungai Melaka. Dua batang kau tak ingat. Baharu alam ataupun sekalian makhluk. Sekalian makhluk. Bila nama makhluk, apa makna makhluk? Makhluk apa makna dia? Allazi khuliqa. Itu makna makhluk. Makhluk dia ambil kalimah mati dia, khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun, zaka makhlukun. Mana makhluk allazi khuliqa, mana benda yang dicipta jadikan, mana benda yang dijadi. Bila benda dijadi, mana ada penjadilah tuan-tuan. Tu je. Bila dia kena jadi, mesti ada yang menjadi. Jadi maknanya semua makhluk ini menjadi dalil menunjuk atas pencipta dia. Pencipta yang sebenar-benar, yang bersifat dia dengan sifat ketuhanan. Pencipta tu mesti dia bersifat dengan sifat ketuhanan. Kalau dia tidak ada sifat ketuhanan, itu bukan pencipta. Maka sifat ketuhanan apa? Ini 20 sifat, termasuk dalam makna ketuhanan. Wujud dia bukan wujud sebarang. Jadi wujud yang sebenar-benar wujud, dengan mana kewujudan Allah Ta'ala wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Bermakna pergi makna apa? Qidam. Dan wujud Allah Ta'ala itu wujud yang tidak menerima ketiadaan, mana kekal selama-lamanya, masuk makna baqa'. Dan kewujudan Allah Ta'ala itu wujud yang mukhalif, yang tidak ada persamaan dengan makhluk. Kalau sama, dia dah jadi makhluk pula. Jadi maknanya wujud Allah Ta'ala itu wujud yang zati, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Dan kewujudan dia tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Dan kewujudan dia adalah tidak ada persamaan dengan segala makhluk. Kemudian kewujudan dia ialah maknanya qiyam, muhminat siapa makna tidak berhajat kepada pencipta, dan tidak berhajat kepada zat yang lain. Itu wujud ketuhanan tu. Dan bersifat dia dengan kudrat yang sebenar, iradah yang sebenarnya, mana yang qadimah, yang baqiyah. Itu semua dipanggil sifat-sifat ketuhanan yang tak ada pada makhluk, semua ada pada Allah Ta'ala. Jadi sifat 20 ni dia merangkumi, menepati semua makna sifat ketuhanan ada di situ. Sebab mana bila kita pandang, jadi keseluruh sifat itu yang menunjukkan dia apa?
ya, sifat ketuhanan, mana sebagai khalik pencipta. Maka semua ni menunjuk arah dia makhluk. Tu dia buat misal sekalian makhluk. Senang je. Ya, tapi kena nampak lah. Bagaimana sekalian makhluk menunjuk sabitnya wujud wal qidam wal baqa sampai akhir. Ya, kalau tak nampak qidam baqa, kita kata makhluk ini dalil. Nampak tak? Nampak anda sebut tu dipanggil taklid. Taklid, walaupun dia hafal muka surat tu taklid kitab, tak pakai. Dia nak kena nampak pada suluhan akal kita, jelas. Walau kita tak pegang kitab, kita boleh nampak. Sebab ilmu usuluddin dia nak nampak tu. Dia nampak kena terang pada suluhan akal bagi mengeluarkan makna taklid. Kalau tidak, tak nampak, dia panggil taklid lagi. Imma dia taklid kitab, imma dia taklid kalam guru dia. Dia sendiri tak faham. Dia hafal dalil, siap, kemas semua sekali, boleh pusing-pusing lagi. Tapi di sini tak nampak. Selagi tak nampak, tak lepas mana taklid. Dia bisa nampak terang bahawa dia lepas taklid, ya. Walaupun dia tak boleh nak hurai, ya. Itu dia panggil secara ijmali. Jadi keseluruhan tadi ulama letak satu je, ya, bahawa semua makhluk ini, ya, menjadi dalil semua sifat daripada wujud sampai qidam. Tapi kena faham macam mana alam ini menunjuk atas sabitnya wujud yang hakiki. Macam mana alam ini menunjuk bahawa sabitnya sifat qidam, baqa sampai akhir. Terang nampak bahawa dia sah, bahawa dia kata keluar dia daripada golongan muqallid yang dikhilafkan ulama tentang kesahihan iman dia. Ada setengah kata sah, dia kata tidak, ada di belakang ni kan bahas. Atau ada kita, tenang je, sekalian alam ini atau baharu alam, atau ada kita, ya, dalil terang tu. Tapi kena nampak lah, ya, nampak terang betul. Dal menunjuk pada madlul. Kita semua ni panggil dalil. Ada masalah tu panggil madlulun, benda yang ditunjuk. Maka wujud itu sifat nafsiyah. Dia nak mula bahas. Wujud itu dikategorikan oleh ulama usuluddin sebagai nama dia sifat nafsiyah. Apa makna nafsiyah? Madlul dia menunjuk kepada nafsun di, ya, itu dipanggil wajhut tanassub, wajah kemunasabahan. Wujud itu dinamakan nafsiyah. Kenapa wujud tak nama salbiyah? Dia ada wajah tanassub, wajah kemunasabahan. Kenapa munasabah ulama letakkan wujud sebagai nafsiyah? Kenapa ulama letakkan wa khamsatu ba'daha salbiyah? Lepas 5 daripada wujud, qidam baqa tu 5 tu salbiyah. Apa sebab? Jangan dikata tu ulama letak je dia. Kalau mengikut dia tak faham. Ya. Wajah tanasub dia apa? Sebab madlul wujud dia akan tunjuk kepada apa? Nafsun di. Nafsiyah tu asal berkalimah nafsun. Nafsun mana di. Kalau orang tanya, Mamat ada rumah pak cik? Ada. Akal kita pergi ke mana? Zat dia, di dia. Kalau tak ada pun dia pergi pada di dia. Ada, wujudlah. Wujud tu mana? Ada tu kita terus fokus pada diri dia. Kalau salbiyah lain makna. Ibarat daripada ternapi suatu perkara di satu perkara. Qidam, ya, bila sebut qidam, sebab apa dia masukkan qidam dalam salbiyah. Salbiyah dengan mana insilaf, mana ternapi. 5 sifat ni bila kita sebut aja, kita nampak ternapi satu perkara di satu perkara. Ya, faham? Contoh qidam. Apa makna qidam? Apa makna qidam? Soalnya apa? Aku jawab tak kena pula. Arti qidam? Arti qidam sedia. Makna qidam? Makna lain ni, arti lain. Arti kita translate daripada Melayu ke Arab pada Melayu. Makna qidam, arti dia sedia. Makna dia? Makna dia ialah ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Bila sebut qidam dia, kita tangkap ibarat daripada ternapinya adam sabik lil wujud.
ternapinya Adam sabit. Adam ain dal mim, mana ketiadaan. Dalam pengajian Usuluddin dia ada dua ketiadaan. Satu ketiadaan yang mendahului bagi ada, satu lagi ketiadaan yang menghubungi bagi ada, bagi kewujudan. Sekarang kita ada kan, ketiadaan yang mendahului bagi ada kita, berlaku tak kat kita? Berlaku tak? Berlaku dah. Dekat Tuhan tak berlaku. Dekat Tuhan tak berlaku. Wujud Allah Ta'ala didahului oleh ketiadaan tak? Tidak. Sebab apa? Wujud dia apa? Wujud dia asliyun. Wujud Allah Ta'ala ni asal. Adapun wujud kita bukan asal. Wujud kita arid, baru datang. Sebab kita ada suap beranak, kan? Tahun 60, tahun 40 tak ada lagi. Mak engkau pun tak ada lagi, kan, misalnya. Jadi bila lahir tu baru dipanggil. Sebab apa? Kita ada permulaan, mana kita didahului oleh ketiadaan. Ya, ada pun Allah Ta'ala bukan begitu kewujudan dia. Wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, mana wujud Allah Ta'ala ternapi, didahului oleh ketiadaan. Nama dia apa? Qidam. Sifat tu nama dia Qidam. Zat yang bersifat dengan Qidam dipanggil Qadim. Tu biasa Qidam dengan Qadim. Kalau tengok aku sengaja aku dengar baca Qidam dengan Qadim apa pun satu ni. Qadim isim, Qidam sifat. Ya, Qidam mana sifat. Yang bersifat dengan Qidam dipanggil Qadimun. Qadim mana zatun muttasif bil Qidam. Zat yang bersifat dengan Qidam dipanggil Qadim. Mana zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Ada pun selain Allah, zat kita dan sifat kita ada, tapi didahului oleh ketiadaan. Asal tak ada. Bila asal tak ada, nak pergi kepada ada, yahtaj ilal mujid, dia berhajat kepada yang mengadakan dia. Adapun Allah Ta'ala wujud dia asli, dia tak pernah tak ada. Apa mungkin, mana mungkin dia nak berhajat? Dia tak berhajat. Sebab wujud itu wujud yang hakiki. Bila wujud berhajat, batal makna ketuhanan, tidak boleh dikatakan Tuhan. Tiba-tiba pula bukan kata dia dijadikan, asal dia tak ada, bercakap pun tak boleh. Ya, bagi makan pula pisang plastik. Bodoh bin bebal campur tolol bin bongok. Tapi sembah batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir. Hal ketua lagi lembu lah, ambil cari tai lembu kedai itu lagi bebal lagi. Pada bangang menggil dalam menatang dengan orang mana tinggi martabat. Yang berakal dengan tak berakal mana tinggi martabat. Kalau dia kata tak berakal martabat, habis tu kau jadi pegawai lembu, kau masuk dalam pejabat tu. Bos pejabat ni lembu Bali, kan? Kan? Pengarah pejabat ni besok lembu sapi. Bang kau kata yang tak berakal lebih hebat daripada berakal. Ya. Dia bila penyembahan dan mesti kedudukan dia daripada minal adna ilal a'la. Daripada bawah ke atas baru dipanggil sembahan. Mana martabat orang bawah kepada orang atas. Kita makhluk bawah, kita baharu menyembah yang lebih atas, yang qadim. Apa kena? Ini pergi sembah baharu sama baharu, makhluk sama makhluk. Betul makhluk tak berakal pula tu. Pada bodoh panggil jahiliyah. Sebab kata masyarakat jahiliyah yang mansubun ilal jahli, itu panggil jahiliyah. Ia nisbah tu. Mana mansubun ilal jahli, dibangsakan kepada kejahilan dengan makna ketuhanan. Dia tak kerti cari Tuhan, dia tak kenal Tuhan. Penting mengenal Allah Ta'ala. Tu baik. Jadi semua makhluk, termasuk paling dekat, Quran kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu pun tak tengok ke Tuhan kata. Betapa terangnya kuasa besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentadbir sekaliannya. Sebab ingat dia, yang boleh mengadakan, yang boleh mengolah segala-gala, mesti taraf dia tu ialah ada mempunyai sifat ketuhanan. Kalau tak ada sifat ketuhanan di dia, ya, dia bukan Tuhan dan dia tidak boleh membuat apa-apa pun pada hakikat. Ya.
Dia tak boleh menentu apa-apa pun. Kita boleh menentu tak? Boleh? Ha? Siapa nak kaya? Semua angkat tangan. Siapa jadi korporat? Semua angkat tangan. Ha? Tapi jadi tak? Siapa nak sakit? Semua tak nak. Tapi kenapa hospital makin besar? Doktor makin ramai kan? Dengan doktor-doktor pun mati. Bermakna apa? Di situ ada satu kuasa besar yang mengurus. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Sebab tu setengah ulama kata, aku kenal Tuhan dengan dua perkara je. Yang aku nak tak dapat, yang aku tak nak aku kena tanggung. Dah cukup. Aku nak sihat dia tapi tak boleh dapat, kadang sakit. Aku tak nak sakit tapi kena tanggung sakit. Seminggu demam lagi. Kau bawa obat apa pun tak jalan. Cukup masa kan ada je. Jadi sebab ubat tu tak dapat bagi kebaikan dah. Mana dia yang susun sebenarnya. Sebab kita kena kenal penyusun mudabbir. Jangan kita tak kenal mudabbir. Kita mengaji tak kenal perkara yang berlaku siapa susun. Kadang kita susun begini tapi jadilah lain. Kadang kita tak nak benda jadi macam ni. Siapa susun? Tuhan. Kau ada Tuhan ke tak ada Tuhan? Kita tadi tanya diri kita, hei, kau ada Tuhan tidak? Wahai diriku. Ada kan? Siapa yang susun? Dia yang menyusun ni. Banyak perkara yang kadang-kadang kita susun begini, jadi begini. Kita tak mau begini, jadi begini. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena faham betul-betul baru kita kenal siapa dia. Kalau kenal siapa dia, barulah kita dapat kelazatan beribadat kepada Allah Ta'ala. Mana kita hidup di dunia ni, lazat dia bila kita boleh duduk betul-betul dalam penyusunan Tuhan. Maka rapatlah diri kita dengan dia. Jangan kita nak lawan penyusunan Tuhan, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dinyah daripada muka bumi ini dan menunggu kita azab besar. Tak pasal-pasal kita menyeksa diri kita. Waman lam yarda bi qada'i walam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'mai falyatrub rabban siwai wal yakhrud min tahtis sama. Waman lam yarda bi qada'ih, barang siapa yang tidak reda dengan keputusan penyusunan Tuhan. Ada tak benda yang berlaku atas dunia keluar dari penyusunan Tuhan? Ada? Tak tak reda dengan susun. Baik, Tuhan beri pula nikmat, tak tidak syukur. Tuhan uji sikit balik, tak tidak sabar. Tuhan kata falyatlub rabban siwa, mu cari Tuhan lain. Ada Tuhan lain? Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum, Tuhan kamu Tuhan yang tunggal, yang mentadbir segala-galanya. Kemudian keluar muka bumi aku. Cari Tuhan lain, kemudian keluar muka bumi aku. Nak keluar muka bumi mana? Mana bumi yang kita pijak semua milik apa? Ada muka bumi bapak kita. Tak, ini muka bumi bapak akunya. Boleh buat? Boleh. Bapak kau pun kojol gitu kan. Semua mati kan. Jadi maknanya apa? Satu tempelak wali-wali dia baca hadis akan pengsan dia kan. Allah Ta'ala kata fal yakhrud, keluar daripada muka bumi aku tu. Jangan main-main tuan-tuan ni. Si cari Tuhan lain, keluar daripada muka bumi aku. Orang tempelak kita tak apalah. Orang tak setuju kita tu, dunia benci, tak ada hal. Jangan Tuhan tak setuju kita. Neraka jahanam tunggu kita. Wala ayazubillah. Itu maknanya. Kena perhati betul-betul. Sebab beramal dengan ilmu fiqah cara dia. Kita beramal fiqah, kita ambil semayang, kenal air, apa hukum air, dan sebagainya. Mengaji usuluddin akidah, cara dia ni lah pegangan. Bukan nak ambil air musim kita basuh kepala ni ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin yang akid, mu'taqid, berpegang. Di pegangan kita jangan keliru. Dan kita kena faham akan penyusunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat rapi. Itu menandakan ketuhanan yang maha hebat. Banyak kan benda, kadang-kadang kita nak begini jadi begini kan. Baik. Sekarang sifat wujud tu dimasukkan dalam kategori nafsiyah. Apa makna nafsiyah? Mansubun ila nafs, dibangsakan kepada diri. Mana madlul tunjukkan sifat wujud terus pada diri zat. Zat terpanggil nafsun, diri. Sebab kita tanya je, sebut nama dia orang je,
Wujud ada dah ada. Bila ada kita terus nampak kat zat dia. Kita tak pergi mana lain. Tapi kalau pergi makna kidam di mana lain, mana ternapi suatu di satu. Kidam mana apa? Ibarat pada ternapinya ketiadaan yang mendahului bagi wujud Allah, itu ternapi. Tak ada di Tuhan. Baka mana ibaratun an-nafil adamil lahik. Tadi Adam sabik. Ni Adam lahik. Mana disebut baka kekal apa mana? Maknanya ternapi zat Allah Ta'ala ya, daripada Adam lahik, mana ketiadaan yang menghubungi. Mana zat dan sifat Allah tidak akan dihubungi oleh ketiadaan. Adapun zat kita akan bertembung, kullu nafsin za'iqatul sampai nyawa faham, habis lagi besok. Itu maknanya bila wujud yang hakiki, inilah wujud dia. Dia tidak didahului ketiadaan, mana wujud dia adalah asliun, dan wujud dia pula tidak akan bertembung dengan kemusnahan, mana zat dia fani. Tak, kita tak, kita asal hudus baru dan kita fani akan binasa. Maka kita tengok sini makna ketahuan, kita faham betapa hebatnya kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak ada sedikit pun persamaan dengan wujud kita, dan wujud Allah Ta'ala wujud yang zati yang menggambarkan ya kedahsyatan kewujudan dia. Ya, berbanding wujud kita ni wujud yang fakir, yang lemah, yang terikat dengan dia. Ya, itu. Bermula makna sifat nafsiyah, iaitu satu sifat yang sabit. Tengok ibarat dia, satu sifat yang sabit. Sifat wujud dipanggil sifatun sabitatun. Kalau sifat kidam, baqa, mukhalafah, ya, apa sifat kudrat, iradat, ilmu hayat sampai kalam, sifat ma'ani, kalau terjemah dia apa? Satu kita ambil kudrah. Apa makna kudrah? Sifatun wujudiyatun qaimatun. Sifat yang wujudi, yang berdiri di zat, ada zat. Wujud. Yang sini bukan wujud, sabit. Faham ni? Itu kalau bahas panjang lagi tadi. So slow, pengkepaling ke pening. Antara sahabit, ya, sebab tuan guru saya almarhum Sayyidi Abdul Rashid dan wali besar. Dia kata, kau baca kitab, kau pandang ibarat kitab tu. Ya, ibarat kitab kau pandang tu, apa maksud dia nak? Dia sebut sabit lain makna, dia sebut wujud lain makna. Ya, kalau sabit mana sifat yang bangsa sungguh, hal. Kalau wujud, sifat yang bangsa wujudi dia lain. Ya. Pagi tadi kita makan apa? Nasi lemak. Kan? Baik. Nasi lemak tu benda apa dia panggil? Zat dia tu. Ya, nampak kan? Tu benda wujudi. Kita makan, kita tanya macam okey, baik rasanya. Baik rasanya. Orang panggil apa? Sedap. Sedap tu nampak tak? Bila nampak atau tidak, tanya sedap tak nampak. Yang nampak nasi. Sedap tu dia panggil hal. Atau benda dia panggil sabit. Benda sabit dia benda sabit pada akal, zihnan pada zihin, la kharijun a'yan, bukan luar mata kepala. Yang luar mata kepala nampak tu ain, di zat makanan tu. Nasi tu okey wujudi, dia nampak. Adapun sedap rasa kita tak nampak. Ya. Kita rasa sedap. Sebab tu kata sedap tak? Sedap. Kalau tak sedap orang panggil tak sedap. Kalau nasi tu ada, kalau tak ada orang kata tak ada. Kalau sedap orang kata sungguh sedap. Kalau tak ada sedap orang panggil apa? Tak sedap. Orang tak kata nasi engkau ni tak ada sedap. Ada orang cakap macam tu. Nasi engkau ni tak ada sedap lah. Wah, ni macam orang cakap ni. Sebab sedap tu kan benda ada. Kalau benda ada, lawan dia tiada. Nasi tu benda ada, lawan dia tiada. Nasi ada lagi tak? Nasi tidak ada. Kalau sedap dia panggil tak ada, dia panggil tak aja, tak sedap. Kalau sedap, sedap sungguh sedap. Atau benda hal. Tapi beza tu, kita bercakap tapi kita tak amati bahasa tu. Sebab bahasa tu dia menunjuk kedudukan taraf sifat tu, sifat wujudi ke, sifat subuti ke, sifat hal ke. Kan dia bincang di belakang tu. Habis bermula makna nafsiyah itu adalah satu sifat yang sabit saja. Sabit ai zihnan, pada zihin, pada kharijul ayan, dua mata kepala tak nampak. Bagi zat selama-lama ada zat. Mana sifat wujud tu, bukan diri zat. Diri zat tu benda wujudi, sifat tu. Padahal tiada melazim ia akan sifat yang lain.
Ya, bermula makna wujud iaitu barang yang lawan Adam. Adam, ain dan mim, bukan alif dan mim ya. Alif dan mim itu Nabi Adam. Ain dan mim, Adamun makna ketiadaan. Lawan tiada, maknanya wujud. Itulah sifat yang pertama. Kemudian yang kedua sifat qidam wal baqa. Wallahu a'lam.